Salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya berkenaan dengan isu hutang negara 1 trilion yang mana di sini saya lihat di media Datuk Seri Najib menyalahkan pentadbiran PH dan Perikatan Nasional, yang mana di sini saya lihat dia menyalahkan Menteri Kewangan YB Lim Guan Eng serta Abah Kau iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Atuk iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu menyalahkan pentadbiran Pakatan Harapan serta menyalahkan Kerajaan Perikatan Nasional. Apa yang saya nak sentuh di sini adalah berkenaan dengan hutang yang mencecah 1 trilion ini, dan saya sebagai rakyat melihat hutang yang PH ambil apabila memerintah pada 2018 adalah berjumlah 705 bilion. So ini hutang siapa yang buat? Apakah hutang yang 705 bilion ini dibuat oleh kerajaan PH? Dan apa yang berlaku juga, dalam waktu yang sama, PH perlu membayar hutang 1MDB yang dibuat oleh Datuk Seri Najib sendiri. Yang mana hari ini, hutang itu juga, kalau kita kirakan perkiraannya per hari, 5 juta per hari. Duit ini adalah duit rakyat. Kenapa Datuk Seri Najib sebagai seorang Perdana Menteri membuat pelaburan dengan duit rakyat dan menyalahgunakan pentadbiran kerajaan waktu itu untuk kepentingan pribadi, yang mana hari ini yang merasakan kesusahan adalah rakyat. Jadi di sini saya sebagai rakyat melihat bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Najib ini terlalu jauh menyimpang. Hutang yang ada 700 bilion ini adalah dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional pimpinan UMNO. Kenapa perlu berhutang begitu banyak? Sedangkan negara kita ini kaya. Rakyat melihat dari sisi ini. Jadi ini adalah satu permainan politik. Apabila dekat pilihan raya, maka mereka menyalahkan orang. Yang buat tai adalah Barisan Nasional pimpinan UMNO. Hari ini apabila dekat pilihan raya, salahkan orang lain, salahkan orang itu. Inilah yang berlaku dalam negara kita ini. Sampai bila kita ini nak bersekongkol dengan elit-elit politik seperti Datuk Seri Najib ini tadi, untuk terus mengekalkan kekuasaan parti mereka, untuk mentadbir negara ini. Akhirnya kuncang kancir, yang rugi adalah rakyat. Keseluruhan rakyat Malaysia ini. Bukan satu kaum. Semua kaum. Mereka elit politik ini berjoli dengan duit, memberi imbuhan kepada kroni-kroni mereka untuk kepentingan pribadi. Rakyat di bawah ini menderita. Hutang yang dibuat itu tidak pernah dibayar, tidak mampu dibayar. Justru itu apabila PH mentadbir negara terpaksa melihat ke arah bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi dalam waktu 22 bulan, UMNO bersama PAS serta Parti Bersatu yang bersekongkol dengan mereka serta GPS yang ada di Sarawak mengambil alih kerajaan apabila Tun meletak jawatan. Sepatutnya perkara ini tidak berlaku. Tetapi kerana kemaruk akan kuasa, kerana takut akan masalah-masalah yang ada kerana mereka telah pun melakukan kesalahan sewaktu memerintah, maka mereka ini sedaya upaya menjalankan kerja-kerja pintu belakang untuk mengambil alih kerajaan. Jadi tidak perlulah Datuk Seri Najib nak bertolak dalih berkenaan dengan isu hutang negara ini, kerana PH tidak memerintah berpuluh tahun dahulu. PH hanya memerintah 22 bulan. Itu pun indeks rasuah kita dah menurun. Apabila PN mengambil alih, indeks naik semula. Di sini sudah jelas kita lihat bahawa kita punya pentadbiran negara, pimpinan Barisan Nasional UMNO pun telah gagal. Jika negara kita ini mentadbir negara dengan betul, dipimpin oleh Datuk Seri Najib, kenapa ekonomi negara kita ini merundum dan sampai hari ini kita merasakan keadaan yang tidak stabil ditambah dengan apa yang berlaku pandemik yang ada ni? Inilah akibatnya. Jadi kita rakyat Malaysia ni, kita perlu menukar corak pentadbiran negara kita ini. Perlukan pemimpin-pemimpin muda untuk bersuara dalam politik ini. Dan kita harus
keluarkan elit-elit politik ini dari kancah politik ini supaya pentadbiran negara kita ini berubah seperti negara-negara lain, negara-negara maju yang mana mereka memerlukan pemimpin muda untuk mentadbir negara mereka supaya lebih ke depan lagi. Tetapi sekarang ini kita masih lagi dibelenggu dengan elit-elit politik seperti Datuk Seri Najib ini tadi, yang mana beliau sendiri cuba untuk mengekalkan kuasanya dengan berharap supaya UMNO Barisan Nasional kembali memerintah sepenuhnya pentadbiran negara dan mereka terus mengekalkan kuasa. Dan mungkin kita juga boleh lihat bahawa kes-kes yang sepatutnya mereka hadapi hari ini mungkin boleh diselesaikan. Ini adalah hakikat. Jadi negara ini perlu perubahan yang mendadak kepada parti yang lebih mesra dengan rakyat supaya kita boleh mengubah corak pentadbiran yang ada di negara kita ini dan mereformkan sistem negara kita ini supaya tidak ke arah yang semakin ke dalam lubang yang sangat dalam. Ini adalah satu masalah yang besar kepada kita. Hari ini politik negara kita ini, mereka ini menggunakan sosial media, menggunakan kepentingan mereka ada dalam kerajaan hari ini untuk mereka mempromosikan diri mereka bahawa diri mereka adalah betul. Tetapi hakikatnya mereka naik menjadi Perdana Menteri, mereka naik menjadi pemimpin tidak mengikut lunas-lunasnya. Kalau saya lihat, contohnya Perdana Menteri kita yang ada hari ini, menang di kawasan dia, dilantik kerana parti majoriti ada MP yang menyokong. Tapi di sebelah negeri-negeri yang lain tidak menyokong. Jadi ini adalah satu pertimbangan yang perlu kita fikir ke depan, bahawa kita perlu mereformkan sistem kita ini, supaya perkara ini kita mungkin akan ubah di waktu akan datang. Dengan pelantikan Perdana Menteri, siapa yang nak menjadi Perdana Menteri ini perlu mendapat suara ke semua negeri, dan untuk mereka menjadi Perdana Menteri itu perlu bertanding di semua negeri sewaktu PRU itu, supaya kita lihat suara rakyat nak menyokong beliau untuk menjadi Perdana Menteri atau tidak. Kita tidak boleh selamanya seperti ini, yang mana ada satu komponen parti yang berkuasa dan terus mengekalkan kuasa dengan cara apa sekalipun, dengan elit-elit politik mereka, dengan kapitalis-kapitalis yang sudah ada di belakang mereka, maka ini merosakkan pentadbiran negara kita ini. Dan apa yang Datuk Seri Najib ini perkatakan ini tadi, ini jelas bahawa pentadbiran UMNO Barisan Nasional kerjanya adalah membuat hutang. Bukan rakyat yang buat hutang negara ni. Kamu orang pemimpin yang memimpin mentadbir negara lah yang membuat hutang ni. Kenapa hutang begitu banyak? Kenapa sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi timbalan Perdana Menteri dan menjadi Menteri Kewangan, kenapa hutang negara terlalu kecil? Dan kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh membuatkan hutang negara itu tidak begitu tinggi waktu itu? Ini adalah pengurusan yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai kebolehan untuk mentadbir negara. Siapa yang tak nak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Ini adalah di kalangan elit-elit politik yang ada dalam Malaysia hari ini. Bukan kerana rakyat. Kalau kita nak katakan rakyat tidak menyukai Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, beliau bertanding di lain kawasan boleh menang. Ini petanda menunjukkan bahawa majoriti rakyat menyokong. Hanya sistem negara kita ini yang mana ahli parlimen yang mencukupi untuk menang dalam mentadbir negara, mengambil alih kerajaan apabila cukup majoriti yang sepatutnya, maka ini menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh menjadi Perdana Menteri. PH tumbang 22 bulan. Seandainya ahli parlimen yang ada hari ini inginkan beliau menjadi Perdana Menteri, maka tidak terjadi perpecahan dalam PH hari itu. Kerana ahli parlimen yang ada ni tidak menyokong, yang mana mereka ini gila kuasa, yang mana kita lihat apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menaikkan diri dia menjadi Perdana Menteri, ini adalah jelas. Ini adalah satu yang kita lihat hari ini. Jadi, apa yang berlaku dalam politik negara kita ini, perlu kita anak muda ubah, supaya tidak lagi berada di kancah yang sama,
yang mana tidak adil kepada kita semua. Pemimpin yang baik kita buang begitu saja. Jadi pemimpin yang rakus, yang tamak, yang haloba, yang gila kuasa, yang salah guna kuasa, berada di pimpinan negara kita hari ini. Jadi kepercayaan negara luar, kepercayaan pelabur tidak ada kepada kita ini. Maka apa yang kita rakyat rasa hari ini, inflasi berlaku apabila nilai mata wang kita jatuh. Maka inilah akibatnya. Hari ini kita merasakan bahawa makanan ataupun bahan-bahan mentah ini mahal dengan gaji yang kecil. Ini adalah salah kita kerana kita menyokong pemimpin kita yang tidak betul berada di atas, memimpin kita. Jadi kita ini perlu berganjak seperti negara maju yang lain, yang mana kita jangan takut untuk bersuara, untuk kita memilih pemimpin kita yang betul-betul berkaliber. So, ini pandangan saya berkenaan dengan isu ini. Saya tidak nak melalut panjang. Dan saya harap yang kawan-kawan di luar sana faham bahawa hutang negara bukan PH yang buat, tetapi Datuk Seri Najib bersama dengan pimpinan Barisan Nasional UMNO-nya sekali yang membuat hutang ini begitu banyak dan mencecah 705 bilion. Hari ini mencecah 1 trilion, tetapi nak menyalahkan PH. Siapa yang buat hutang paling banyak? So, itulah pertanyaan saya. Jadi, tidak perlu Datuk Seri Najib nak membohongi rakyat, kerana rakyat hari ini tidak bodoh dan rakyat juga boleh membaca, rakyat juga boleh menilai. So, sekian, terima kasih. Thank you.